Agung Tita Barisan Nasional ambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Tun M harap pihak yang menang PRU dapat bentuk kerajaan. Agung Tita GPS pertimbang tubuh kerajaan perpaduan. Kenapa Perikatan Nasional bongkar tolak titah Tuanku Agong? Kantoi hantar surat sokong Anwar Perdana Menteri pada Agong. MCA Gesa Zahid berundur. Barisan Nasional dititah yang di-Pertuan Agong supaya semua 30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan, kata pengerusinya Ahmad Zaid Hamidi. Memetik Malaysia Kini, Zahid berkata beliau bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima titah tersebut semasa menghadap Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali Barisan Nasional seperti dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Zahid menjawab, tak ada, bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah bentuk kerajaan perpaduan. Menurut laporan itu, selain Zahid turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Setiausaha Agong Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir. Mereka sembah menghadap kira-kira 10.30 pagi. Sebelum ini baginda berintahkan agar semua 30 ahli parlimen Barisan Nasional untuk hadir di Istana Negara untuk ditemu bual secara langsung dalam usaha baginda melantik Perdana Menteri baru Malaysia. Bagaimanapun, Zahid berkata sesi itu digantikan dengan pertemuan mereka bertiga saja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi, Zahid berkata titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan kemudiannya Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Gagal memenangi walaupun satu kerusi dan sedih dengan hasilnya. Namun Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang berharap parti yang memenangi pilihan raya umum minggu lalu dapat mendirikan kerajaan. Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad berkata dengan kekalahan semua 125 calon yang diturunkannya, parti itu tidak mampu memainkan peranan walaupun sebagai pembangkang. Keputusan itu juga, kata Mahathir, menjadikan semua rancangan pejuang untuk Malaysia terpaksa digugurkan. Saya sebagai pengerusi Pejuang sedih, tetapi saya terima pilihan rakyat. Saya harap pihak yang menang akan mendirikan kerajaan Malaysia, katanya dalam kemas kini di media sosial hari ini. Pejuang berdoa siapa yang menjadi kerajaan Malaysia akan dapat memulihkan segala masalah yang dihadapi oleh negara, tambah tokoh politik terbabit. Dalam PRU ke-15 Sabtu lalu, semua calon pejuang yang turut bekerjasama dengan parti lain serta NGO melalui Gerakan Tanah Air mengalami kekalahan besar. Mahathir sendiri gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi yang disandangnya sejak 2018. Kata Mahathir, dia kini akan menumpukan perhatian kepada kegiatan penulisan berkenaan sejarah dan hal ehwal dalam negara. Sesungguhnya banyak peristiwa yang berlaku dalam negara belum pun direkodkan, termasuk apa yang berlaku pada zaman British. Saya juga terbuka untuk ditemuduga oleh penulis, katanya. Gabungan Parti Sarawak GPS dinasihatkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar mempertimbangkan penubuhan kerajaan perpaduan bagi mengakhiri kemelut politik negara yang berlaku sekarang. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai wakil GPS untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pagi tadi berkata, nasihat baginda telah disampaikan kepada pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Saya tadi tidak dapat membuat keputusan semasa sesi menghadap dan kita mendengar pandangan tuanku dan akan membawa kepada pucuk pimpinan GPS. Jadi tadi pun kita telah memberikan taklimat kepada Premier kita, Abang Johari, katanya. Bercakap kepada media selepas taklimat itu, Fadilah berkata selain beliau, GPS turut diwakili Setiausaha Agong GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Richard Rakyat Jaim dan Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Aaron Ago Dagang. Menurutnya setakat ini GPS masih berpegang kepada kenyataan yang dibuatnya sebelum ini untuk menubuhkan kerajaan bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Namun mereka akan tetap akur dengan keputusan yang akan dibuat oleh Al-Sultan Abdullah. Dalam pilihan raya umum ke-15, GPS telah memenangi 23 daripada 31 kerusi parlimen di Sarawak untuk muncul sebagai gabungan keempat terbesar selepas Pakatan Harapan yang menguasai 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 dan Barisan Nasional 30.
Pemuda UMNO menempelak Perikatan Nasional yang dianggapnya cuba melakukan persefahaman secara senyap-senyap dan mendapatkan sokongan daripada 10 ahli parlimen Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan pusat. Ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki sebaliknya menganggap Pakatan Harapan bersikap lebih budiman dan beradab kerana datang bertemu dengan pemimpin Barisan Nasional secara terbuka di Hotel Sri Pacific kemarin. Sebab itulah pertemuan dengan Perikatan Nasional yang sepatutnya dijadualkan sejak 2 hari lalu terpaksa ditunda beberapa kali. Kononnya Perikatan Nasional sudah cukup 16 ahli parlimen yang menyokong pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Katanya dalam kenyataan di media sosial, ia dibuat bagi menjelaskan mengapa beberapa pemimpin kanan Barisan Nasional berkunjung ke sebuah hotel di Kuala Lumpur petang ini untuk bertemu pemimpin kanan Perikatan Nasional. Antara yang hadir bagi pihak Barisan Nasional ialah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Timbalan Presiden MIC M. Saravanan. Di pihak Perikatan Nasional pula antaranya ialah pengerusi gabungan itu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Sebenarnya, kata Ashraf Wajdi, pertemuan petang tadi dibuat selaras dengan pendirian Dewan Tertinggi Barisan Nasional untuk bersikap terbuka bagi bertemu dan berunding dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bagi membincangkan kerajaan perpaduan. Malam ini, kata Ashraf, Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan memperhalusi kedua-dua tawaran yang diterima mereka daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dan sekaligus akan akur dengan titah yang di-Pertuan Agong yang mahukan agar Barisan Nasional menyokong pembentukan kerajaan perpaduan. Cuma persoalannya, kenapakah Perikatan Nasional begitu bongkak dan sombong untuk menolak titah nasihat Tuanku Agong agar dibentuk kerajaan perpaduan, katanya. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi menjadi sasaran kecaman pada mesyuarat Dewan Tertinggi gabungan itu berhubung surat yang dihantarnya ke Istana Negara menurut sumber. Walaupun unit komunikasi Barisan Nasional menafikan surat yang menyatakan sokongan ahli parlimen Barisan Nasional terhadap pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya sebagai palsu, Presiden MIC S.A. Vigneswara mengesahkan bahawa ia adalah sahih. Surat itu telah tersebar di media sosial. Beliau Zahid mengaku menghantar surat itu selepas 10 ahli parlimen Barisan Nasional menarik balik sokongan mereka kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Barisan Nasional membuat keputusan untuk kekal berkecuali, kata Vigneswaran kepada Portal Malaysia Kini. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon juga menyatakan bahawa surat itu adalah sahih dan berkata dakwaan dalam surat itu benar-benar tidak selari dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam kedua-dua mesyuarat itu, Dewan Tertinggi memutuskan bahawa Barisan Nasional tidak akan menyokong sesiapa sebagai Perdana Menteri buat masa ini, katanya. Chong berkata MCA dan Barisan Nasional telah menyoal Zahid mengenai perkara itu malam tadi. Pada mulanya Zahid menafikan, tetapi dia mengaku selepas itu apabila bukti dikemukakan, Zahid telah menentang keputusan kolektif Dewan Tertinggi Barisan Nasional dan tidak menyampaikan dengan betul resolusi Barisan Nasional kepada Yang di-Pertuan Agong. MCA percaya Zahid tidak lagi layak untuk terus menerajui Barisan Nasional dan kami menggesa peletakan jawatannya sebagai pengerusi digantikan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan seperti yang dicadangkan semasa mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional malam tadi, katanya. Walaupun surat itu menyebut 30 ahli parlimen, Portal Malaysia Kini mengetahui hanya 28 yang menandatangani Aku Janji sebelum PRU untuk memberi mandat kepada Zahid mengadakan rundingan dengan gabungan lain. Dua pemimpin UMNO yang tidak menandatangani Aku Janji itu ialah Muhammad dan ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein. Menurut sumber Pakatan Harapan, termasuk 28 ahli parlimen, gabungan itu mempunyai 116 kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Malaysia Kini juga mendapat tahu bahawa ahli parlimen Barisan Nasional berpecah belah dalam isu sama ada menyokong Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Sementara itu, sumber Barisan Nasional mendakwa terdapat usaha untuk memecat Zahid sebagai pengerusi malam tadi. Bagaimanapun, ia dihalang apabila ahli parlimen UMNO yang menunggu di luar memasuki bilik mesyuarat. Vigneswaran enggan mengulas mengenai perkara ini. Sementara itu, sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa mesyuarat itu juga membincangkan tawaran Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional jika mereka menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Antara tawaran itu ialah jawatan Timbalan Perdana Menteri dan portfolio kanan kabinet lain termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengangkutan tambah mereka. Pemimpin Barisan Nasional hari ini bertemu dengan Muhyiddin di Hotel St. Regis di Kuala Lumpur. Semalam Muhyiddin menolak saranan Agong agar Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Awal hari ini Zahid mendedahkan bahawa Seri Paduka telah meminta Barisan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan semasa menghadap beberapa wakil gabungan itu di Istana Negara. Barisan Nasional yang mengalami kemerosotan pilihan raya terbesar dalam tempoh 6 dekad lalu kini menjadi penentu atau kingmaker kerana Pakatan Harapan yang mempunyai 82 kerusi dan Perikatan Nasional yang mempunyai 73 kerusi memerlukan sokongan ahli parlimen Barisan Nasional untuk mencapai jumlah yang diperlukan, iaitu 112 kerusi.